Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek Fiqh Syahadah tahun 3. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Fiqh Syahadah tahun 3 dan alat-alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tadah tangan baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk yang ke-13, iaitu zakat mukmin. Muka surat 43. Okey, hari ini kita akan masuk rukun Islam yang keberapa? Membayar zakat rukun Islam yang ke. Okey, cuba sebut yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima, iaitu membayar zakat. Okey, baik. Jadi murid-murid boleh buka buku muka surat 43. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut semula pengertian zakat. Yang kedua, menulis. Di akhir pembelajaran, murid dapat menulis ke semua golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan hikmah berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 13, zakat mukmin. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 277. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey, ini dalil menunjukkan kewajipan setiap mukmin, setiap orang Islam mengeluarkan zakat, membayar zakat. Okey, apa maksud zakat? Murid-murid boleh garis, ambil pensel, ambil pembaris, garis. Zakat bermaksud mengeluar harta tertentu pada kadar tertentu kepada orang tertentu mengikut syarat tertentu. Banyak tertentu ni. Okey,
Maksud zakat ialah mengeluarkan harta tertentu. Okey. Boleh palang. Poin pertama, maksud dia keluarkan harta tertentu. Harta tertentu ni contohnya kita ada simpan emas. Kita ada simpan emas, contoh ada simpan emas ataupun ada simpan duit yang cukup nasab, bilangan yang perlu dikeluarkan zakat. Tu maksudnya nasab. Nasab ni maksudnya macam contoh banyak sangat emas yang kita simpan ataupun duit yang kita simpan dalam bank, maka kena bayar zakat. Kena ambil duit sebahagian sedikit daripada harta itu, memberikan kepada fakir dan miskin. Okey. Jadi tu maksud dia. Pertama, maksud zakat mengeluarkan harta tertentu pada kadar tertentu kepada orang tertentu mengikut syarat tertentu. Lagi sekali kita ulang. Maksud zakat ialah mengeluarkan harta tertentu pada kadar tertentu kepada orang tertentu mengikut syarat tertentu. Okey, baik. Hikmah zakat. Apa hikmah kita kena bayar zakat? Yang pertama, budaya menderma. Hikmah zakat ni supaya kita sentiasa menderma, menolong, membantu orang-orang yang susah. Yang kedua, rasa bersyukur. Rasa bersyukur dengan harta yang kita ada. Yang ketiga, merapatkan silaturahim. Yang keempat, mengikis sifat bakhil. Itu hikmah berzakat. Hikmah membayar zakat. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat. Siapa golongan yang berhak menerima zakat ni? Ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang yang berhutang, orang yang bermusafir, dan orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah, orang yang belajar. Okey, fakir ni dia lagi miskin daripada orang miskin. Faham tak? Orang fakir ni dia tak ada baju banyak, dia tak ada makan pun cukup-cukup. Kadang-kadang makan pun tak cukup. Orang fakir ni dia lagi rendah daripada miskin. Kalau orang miskin mungkin dia ada tempat berteduh, tetapi dari sudut hartanya berkurang. Amil ni orang yang menguruskan zakat. Orang yang menguruskan zakat ni dia akan dapat zakat, bayaran zakat kepadanya. Okey, muallaf orang yang baru memeluk Islam. Hamba kalau sekarang kita tak ada hamba lah. Hamba ni pada zaman dahulu. Sekarang hamba dah tak ada. Orang yang berhutang, orang yang bermusafir, dan orang yang sedang belajar fi sabilillah. Okey, ini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Okey, baik. Kemudian seterusnya tengok muka surat 44, senaraikan golongan yang boleh menerima zakat. Ini murid-murid boleh buat aktiviti 1. Senaraikan 6 golongan yang boleh menerima zakat. Kemudian tuliskan hikmah yang dapat diambil dengan berzakat. Apa hikmah daripada kita membayar zakat ni, apa hikmahnya? Kemudian tengok aktiviti 2, bulatkan jawapan yang betul. Hukum berzakat adalah apa hukum berzakat? Wajib, sunat, haram, makruh. Bagi orang tertentu mengikut syarat tertentu. Tujuan berzakat adalah untuk melahirkan insan yang
yang apa? Sombong, kedekut, pemurah, tamak. Tujuan kita bayar zakat ni untuk melahirkan insan yang apa? Yang sombong, yang kedekut, yang pemurah dan yang tamak. Yang tamak. Yang ketiga, orang yang boleh menerima zakat. Orang yang apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni belajarlah. Berjawatan tinggi, kaya, tinggal di kampung. Okey. Jadi jawapan dia apa? Orang yang apa yang berhak menerima zakat ni? Okay, jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh lengkapkan latihan, kemudian boleh hantar kepada ustaz. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.